Pintu terlarang, pintu terlarang. Sais menantunya itu terlalu besar, menyebabkan anak perempuannya mengadu kesakitan setiap kali bersama. Mak, saya dah coba berhati-hati, tapi memang tak boleh buat apa-apa. Pengakuan gemetar Amir membuatkan Puan Rohani mengeluh panjang. Akhirnya, dia membuat keputusan. Amir, boleh tak? Mak tengok sendiri keadaannya. Serta-merta, Amir bingkas bangun dari tempat duduknya. Mak, apa yang Mak cakapkan nih? Namun, Puan Rohani melangkah setapak lebih dekat dan berbisik, ini demi Aisyah, percayakanlah Mak. Dan di hadapan mata ibu mentuanya, kebenaran pun terungkap. Betul Sais macam ni biasa? Rasa terkejut itu membangkitkan nalurinya yang telah lama tertidur selama 6 tahun. Akhirnya, mereka berdua membuka pintu terlarang yang tidak mungkin dapat ditutup kembali. Sebelum video bermula, jangan lupa untuk melanggan dan tanda suka karena ia memberikan saya semangat. Baiklah, mari kita mulakan cerita. Pukul 11 malam, suasana sunyi menyelubungi bilik tidur pasangan pengantin baru itu. Aisyah, 26 tahun, duduk di birai katil sambil menggenggam erat kedua-dua tangannya. Walaupun sudah 6 bulan berkahwin, dia masih merasa takut setiap kali waktu sebegini tiba. Apabila bunyi air dari bilik mandi berhenti, bahu Aisyah kelihatan sedikit terketar. Amir, 29 tahun, keluar sambil mengeringkan rambutnya dengan tuala. Melihat wajah tegang istrinya, riak mukanya turut menjadi berat. Aisyah, kalau awak penat hari ini, tidur sajalah, kata Amir dengan berhati-hati. Namun, Aisyah menggelengkan kepalanya. Tak apa, abang. Amir duduk di sebelah istrinya dan memeluk bahunya dengan lembut. Dia dapat merasakan tubuh Aisyah mengeras seketika, tetapi dia bergerak dengan lebih perlahan. Abang takkan paksa, coba bertenang, ya? Namun, apabila pakaian Amir ditanggalkan dan tubuhnya terdedah, wajah Aisyah menjadi pucat. Macam mana aku nak hadap nih? Bisik Aisyah perlahan. Setiap kali melihat Sais Amir yang luar biasa itu, dia merasa putus asa. Maafkan abang, Aisyah. Abang pun tak boleh buat apa-apa, kata Amir dengan riak wajah serba salah. Tak apa. Saya yang kena biasakan diri. Aisyah coba mengukir senyuman, tetapi hatinya dipenuhi ketakutan. Amir mendekati istrinya dengan lebih berhati-hati. Abang akan buat perlahan-lahan. Kalau sakit, terus cakap. Aisyah mengangguk, tetapi tubuhnya sudah kaku karena terlalu gemetar. Amir mula menanggalkan pakaian istrinya dengan lembut. Aisyah memejamkan matanya rapat-rapat, bersedia untuk menahan kesakitan yang bakal tiba. Masa berlalu. Bilik yang sunyi itu sesekali dipecahkan oleh rintihan kecil. Ia bukan bunyi kenikmatan, tetapi bunyi kesakitan. Malam semakin larut. Apabila jarum jam menunjukkan pukul 12 tengah malam, bilik tidur itu kembali sunyi. Aisyah bangun dengan terhuyung hayang, kakinya terasa lemah. Saya nak ke tandas sekejap. Suaranya kedengaran lebih halus dan bergetar daripada biasa. Amir merasa sedih melihat keadaan istrinya. Tetapi cara Aisyah berjalan jelas menunjukkan dia tidak baik-baik sahaja. Sebaik sahaja pintu tandas ditutup, Amir memandang siling dan mengeluh panjang. Di dalam tandas, Aisyah melihat cermin. Wajahnya yang pucat dan matanya yang basah terpantul di cermin. Sampai bila aku kena macam nih? Bisik Aisyah perlahan sambil membasuh mukanya dengan air sejuk. Dia mengeluarkan ubat tahan sakit dari laci dan menelannya. Kini, dia tidak boleh tidur tanpa ubat itu. Sementara itu, di dalam bilik, Amir diselubungi rasa bersalah. Istri yang dicintainya menderita karena fisikal semula jadinya. Dia telah mencari pelbagai cara di internet, tetapi tiada penyelesaian yang benar-benar berkesan. Apa yang patut aku buat? Amir bermonolog. Jika diajak ke hospital, Aisyah pasti akan malu. Tetapi dia juga tidak boleh membiarkan keadaan ini berterusan. Aisyah keluar dari tandas dan kembali ke katil. Abang tidurlah dulu. Aisyah, abang betul-betul minta maaf, kan saya dah cakap tak apa. Tetapi suara Aisyah jelas kedengaran sangat letih. Malam itu, mereka berdua tidur membelakangi antara satu sama lain. Walaupun saling mencintai, ada satu masalah yang tidak dapat diselesaikan di antara mereka. Keesokan paginya, Aisyah sedang bersolek tebal di hadapan meja rias. Dia coba menyembunyikan wajahnya yang pucat dan lingkaran gelap di bawah mata. Dia buntu memikirkan bagaimana hendak menjawab soalan rakan sekerja tentang kehidupan pengantin barunya. Sementara itu, Amir juga melangkah longlai ke tempat kerja. Bayangan istrinya yang menahan sakit malam tadi sentiasa bermain di pikirannya. Waktu makan tengah hari, seorang rakan sekerja menegurnya. Amir,
kau kan pengantin baru. Kenapa muka muram, J? Ah, tak ada apalah. Penat sikit, jawab Amir sambil coba tersenyum, tetapi hatinya terasa sesak. Kepada siapa dia boleh meluahkan masalah ini? Malam itu, mereka berdua makan malam dalam suasana yang janggal. Walaupun saling mencintai, mereka merasakan hubungan mereka semakin renggang. Aisyah berpikir dalam hati, alangkah baiknya jika dia boleh meluahkan masalah ini kepada seseorang. Tetapi, kepada siapa dia boleh ceritakan hal yang begitu sensitif? Beberapa hari berlalu, keadaan tidak bertambah baik. Malah, kesakitan yang dialami Aisyah semakin menjadi-jadi. Seminggu kemudian, pada petang Sabtu, Aisyah menziarahi rumah ibunya, Puan Rohani. Puan Rohani, 52 tahun, tinggal seorang diri setelah suaminya meninggal dunia 6 tahun lalu. Sejak anaknya melangkah masuk ke pintu, dia sudah merasakan sesuatu yang tidak kena. Anaknya yang selalunya memberi salam dengan suara yang ceria, hari ini hanya menundukkan kepala sedikit tanpa bermaya. Masuklah, Aisyah. Puan Rohani menyambutnya dengan mesra, tetapi wajah Aisyah tidak menunjukkan sebarang keceriaan. Langkah anaknya menuju ke ruang tamu juga kelihatan lebih berhati-hati dan perlahan. Terutamanya ketika duduk di sofa, Puan Rohani perasan Aisyah mengiringkan badannya sedikit dan duduk perlahan-lahan. Puan Rohani adalah ibu yang telah membesarkan Aisyah selama hampir 30 tahun. Dia mempunyai pemerhatian yang tajam dan tidak akan terlepas sebarang perubahan kecil pada anaknya. Sambil menyediakan air, Puan Rohani terus memerhatikan anaknya. Selalunya, Aisyah akan mengikutnya ke dapur untuk membantu, tetapi hari ini dia hanya duduk termenung di sofa sambil memandang keluar tingkap. Aisyah, kamu nampak penat sangat kebelakangan nih. Ada apa-apa masalah kah? Puan Rohani bertanya dengan lembut sambil meletakkan cawan teh. Bahu Aisyah sedikit tersentak. Tak ada apalah, Mak. Cuma sibuk sikit dengan kerja. Namun, suara Aisyah kedengaran tidak bermaya seperti biasa. Puan Rohani serta-merta tahu anaknya sedang berbohong. Dia tahu semua tabiat Aisyah apabila menipu. Mengelak pandangan mata, bermain dengan jari, dan suara menjadi perlahan. Aisyah, jangan tipu Mak. Kamu macam tak sihat, J. Suara Puan Rohani yang tegas tetapi penuh kasih sayang membuatkan mata Aisyah mula berkaca. Emosi yang ditahannya selama ini seakan-akan mahu meletus. Puan Rohani duduk di sebelah anaknya dan memeluk bahunya dengan lembut. Kehangatan tubuh ibunya membuatkan Aisyah akhirnya membuka mulut. Mak, ini cerita yang sangat memalukan. Mendengar suara Aisyah yang bergetar, Puan Rohani menunggu dengan sabar. Dia dapat mengagak apa yang ingin dikatakan, tetapi dia mahu anaknya meluahkannya sendiri. Setelah seketika, Aisyah menundukkan kepalanya dan berkata, Abang Amir, saiznya terlalu besar. Setiap kali, sakit sangat sampai tak tertahan. Mata Puan Rohani terbeliak seketika. Dia tidak terus memahami apa yang dikatakan anaknya, tetapi tidak lama kemudian dia dapat menangkap situasinya. Dia juga seorang wanita yang pernah melalui zaman muda. Namun, di satu sudut hatinya, timbul satu perasaan aneh. Rasa ingin tahu sebagai seorang wanita yang telah lama dilupakan selama 6 tahun hidup bersendirian. Oh, jadi ini masalahnya. Wajah Puan Rohani sedikit kemerahan, tetapi melihat wajah anaknya yang menderita, dia tahu ini bukan masanya untuk merasa janggal. Jadi sebab inilah kamu nampak susah hati. Dah pergi hospital? Macam mana nak cakap benda ni kat hospital? Malulah, Aisyah menggeleng. Puan Rohani memeluk erat anaknya sambil mengusap belakangnya dengan lembut. Tak apa, Aisyah, nanti Mak coba cari jalan. Tetapi Puan Rohani sendiri tidak tahu apa jalan penyelesaiannya. Anehnya, rasa ingin tahu terhadap menantunya, Amir, mula timbul. Besar mana agaknya? Beberapa hari kemudian, Puan Rohani menelepon Amir. Amir, kalau ada masa, datanglah ke rumah Mak Cik. Amir kedengaran terkejut di hujung talian. Mak Cik, saya ada buat salah apa-apa ke? Bukan. Ada perkara penting pasal Aisyah yang Mak Cik nak bincang. Kamu mesti datang. Nada suara Puan Rohani yang serius membuatkan Amir semakin risau. Dia terfikir, adakah istrinya telah menceritakan masalah mereka kepada ibunya? Keesokan petangnya, Amir teragak-agak di hadapan pintu rumah Puan Rohani. Dia mengangkat tangannya beberapa kali untuk menekan loceng, tetapi menurunkannya semula. Masuklah, Amir. Wajah Puan Rohani yang membuka pintu kelihatan lebih serius daripada biasa. Hari ini, dia mengenakan blus berwarna krim lembut dan skirt hitam, serta memakai sedikit minyak wangi yang harum. Duduk di ruang tamu,
Amir meletakkan tangannya di atas lutut dan hanya memandang lantai. Puan Rohani melihat menantunya dan dapat merasakan bahwa dia juga sedang melalui masa yang sukar. Amir, Mak dah dengar cerita daripada Aisyah. Tubuh Amir tersentak. Makcik, itu, suaranya bergetar. Tak apa, tapi Aisyah nampak terseksa sangat. Amir menundukkan kepalanya. Saya minta maaf. Saya dah coba berhati-hati, tapi tak dapat dielakkan. Puan Rohani memandang menantunya seketika sebelum bertanya dengan berhati-hati. Dah coba cara lain? Dah cari di internet, dah ajak ke hospital, tapi Aisyah malu. Mata Amir menunjukkan kebimbangan yang tulus. Melihat itu, satu ide berani terlintas di pikiran Puan Rohani. Amir, boleh tak Mak tengok sendiri keadaannya? Makcik, apa yang Makcik cakap nih? Amir yang terkejut coba bangun, tetapi Puan Rohani menghalangnya dengan isyarat tangan. Mak lebih faham tentang badan wanita, jadi Mak boleh tahu macam mana nak kurangkan sakit Aisyah. Apabila Puan Rohani mendekat, Amir berganjak ke hujung sofa. Tak boleh macam nih, Makcik. Suaranya bergetar, tetapi pandangan mata Puan Rohani yang penuh harapan membuatnya sukar untuk menolak. Betul ke ini hanya untuk Aisyah? Soal Amir. Puan Rohani mengangguk. Sudah tentu. Apalagi sebabnya? Namun, di dalam hatinya, perasaan lain sudah mula bergelora. Setelah berpikir panjang, Amir akhirnya mengangguk. Kalau betul, demi Aisyah. Pandangan mata Puan Rohani berubah. Ya, demi Aisyah. Puan Rohani duduk di sebelah Amir dan meletakkan tangannya di bahu lelaki itu. Bau badannya yang hangat menusuk hidung, dan tubuh Amir sedikit menggigil. Ini rahasia kita berdua ya. Jangan beritahu Aisyah. Hembusan nafasnya yang berbisik di leher membuatkan jantung Amir berdegup kencang. Sentuhan Puan Rohani menjadi semakin berani. Sambil membuka butang kemeja Amir, dia berbisik, badan kamu tegap, ya? Amir terkejut, tetapi anehnya dia tidak merasa tidak selesa. Makcik, cukuplah. Namun, tangannya sudah tidak dapat dihentikan. Ini demi Aisyah, kan? Kata-kata Puan Rohani membuatkan Amir tidak lagi mampu melawan. Tapi, ini keterlaluan. Walaupun mulutnya menolak, tubuhnya memberi reaksi sebaliknya. Akhirnya, Amir menarik Puan Rohani ke dalam pelukannya. Amir, bertenang, kata Puan Rohani, tetapi dia sendiri sudah dihanyutkan oleh naluri. Setibanya di bilik tidur, Amir membaringkannya dan mula menanggalkan pakaiannya. Jangan. Tapi saya tak tahan lagi. Mereka bergelut antara rasa bersalah dan nafsu, tetapi tidak dapat berhenti. Akhirnya, mereka berdua tenggelam dalam lautan kenikmatan. Bilik yang sunyi itu hanya dipenuhi dengan bunyi nafas yang kencang. Cahaya senja menyinari tubuh mereka yang berpadu. Setelah semuanya berakhir, Amir tercungap-cungap sambil memandang siling. Makcik, apa yang saya dah buat nih? Apabila akal warasnya kembali, rasa bersalah mula menghantuinya. Puan Rohani juga dilanda perasaan yang bercampur baur. Kita dah buat kesilapan besar. Amir memegang kepalanya, menyalahkan diri sendiri. Kalau Aisyah tahu macam mana, Puan Rohani meletakkan tangannya di bahu Amir. Ini bukan salah kamu seorang, Mak pun sama. Namun, mereka berdua tahu, perbuatan ini tidak akan pernah menjadi sesuatu yang baik-baik sahaja. Dalam perjalanan pulang, Amir terus menyalahkan dirinya. Tetapi pada masa yang sama, sensasi hebat yang baru dialaminya masih terasa segar. Puan Rohani juga, sendirian di rumah, diselubungi penyesalan, tetapi dia tidak dapat menafikan perasaan puas yang dirasainya buat pertama kali dalam 6 tahun. Malam itu, setelah pulang ke rumah, Amir tidak dapat melelapkan mata. Di sebelah Aisyah yang sudah tidur, dia hanya memandang siling sambil menyalahkan diri. Aku dah gila, aku dah buat benda tak senonoh dengan Mak mentua aku. Amir berbisik perlahan, tetapi pada masa yang sama, sensasi hebat petang tadi masih melekat di tubuhnya. Ia sangat berbeza dengan hubungannya bersama Aisyah yang sentiasa berhati-hati selama 6 bulan ini. Memandang Aisyah yang tidur nyenyak di sebelahnya, rasa bersalahnya semakin menebal. Dia telah mengkhianati istrinya yang begitu polos. Sementara itu, Puan Rohani juga berada dalam keadaan serba salah di apartemennya. Berdiri di hadapan cermin, dia melihat tubuhnya. Setiap bahagian yang disentuh Amir masih terasa hangat. Kehangatan tubuh seorang lelaki dan nafasnya yang kasar yang dirasainya buat pertama kali dalam 6 tahun terasa begitu nyata. Perkara ini tak boleh berlaku lagi, bisik Puan Rohani, tetapi hatinya berkata sebaliknya. Sejujurnya, ada keinginan yang membuak-buak untuk mengalami saat itu sekali lagi. Keesokan paginya, Amir bersarapan bersama Aisyah. Abang,
Semalam abang pergi rumah Mak, ya? Pertanyaan ceria Aisyah membuatkan sudu di tangan Amir hampir terjatuh. Ya, singgah sekejap. Amir coba bertenang. Bincang apa? Tak ada apa, Mak risaukan awak je. Amir tidak dapat memandang mata istrinya yang naif itu. Aisyah tidak menyadari apa-apa yang aneh pada suaminya. Suara Amir semakin perlahan karena rasa bersalah menipu. Pikirannya sentiasa teringat saat-saat intim bersama Puan Rohani. Malam itu, hubungan Amir dengan Aisyah menjadi lebih berhati-hati. Dia merasa sangat bersalah terhadap istrinya karena apa yang berlaku dengan ibu mentuanya semalam. Seminggu berlalu, tetapi Amir dan Puan Rohani tidak dapat melupakan kejadian itu. Amir tidak dapat menumpukan perhatian di tempat kerja, manakala Puan Rohani semakin kesunyian apabila bersendirian. Terutama Puan Rohani, nafsu kewanitaannya yang telah lama terpendam selama 6 tahun kini telah bangkit sepenuhnya. Dia ingin merasai semula perasaan hebat yang dialaminya bersama Amir. Akhirnya, Puan Rohani menghantar mesej kepada Amir. Amir, kalau ada masa datang sekejap. Ada perkara nak bincang tentang Aisyah. Jantung Amir berdebar-debar membaca mesej itu. Walaupun alasannya adalah perbincangan, dia tahu apa maksud sebenar di sebaliknya. Aku tak patut pergi. Ini salah. Amir bergelut dengan dirinya sendiri, tetapi akhirnya dia tetap menuju ke rumah Puan Rohani. Ada satu tarikan yang tidak dapat dilawannya. Setibanya di rumah Puan Rohani, Amir teragak-agak seketika sebelum menekan loceng. Masuklah, Amir. Penampilan Puan Rohani yang membuka pintu kelihatan berbeza daripada biasa. Solekan dan pakaiannya lebih rapi, dia memakai gaun yang cantik. Makcik, ada perbincangan apa? Duduklah dulu, minum teh. Puan Rohani membawa Amir ke ruang tamu, tetapi kedua-duanya tidak berminat dengan teh. Suasana senyap yang janggal menyelubungi mereka karena masing-masing sadar akan kehadiran satu sama lain. Amir, selepas hari itu, Aisyah macam mana? Puan Rohani memulakan bicara. Nampak lebih baik sikit, jawab Amir berhati-hati. Baguslah kalau macam tu. Maknanya Mak dah bantu, kan? Ada nada kepuasan dalam suara Puan Rohani. Tapi, rasanya kadang-kadang kita perlu periksa semula keadaannya, kata Puan Rohani sambil memandang Amir. Jantung Amir mula berdegup kencang. Makcik, apa maksud? Kamu pun tahu kan, apa maksud Mak? Puan Rohani berbisik sambil mendekati Amir. Amir coba bangun, tetapi kakinya terasa lemah. Makcik, jangan macam ni. Hari tu kan yang terakhir. Walaupun kita kata terakhir, kamu pun asyik fikirkan hal tu kan? Tangan Puan Rohani diletakkan di bahu Amir. Saya betul-betul. Amir coba menolak, tetapi haruman Puan Rohani menusuk hidungnya. Kenangan hebat hari itu kembali menerpa. Sekali lagi Je. Betul-betul yang terakhir, bisik Puan Rohani di telinga Amir. Kewarasan Amir sekali lagi goyah. Tak boleh, nanti Aisyah tahu. Aisyah ada kat pejabat sekarang, dia takkan tahu. Sentuhan Puan Rohani menjadi semakin agresif. Amir coba melawan buat kali terakhir, tetapi sudah terlambat. Dia sekali lagi tewas pada godaan nikmat, sama seperti sebelum ini. Makcik, ini betul-betul yang terakhir ya? Ya, betul-betul yang terakhir. Tetapi kedua-duanya tahu, ini tidak mungkin menjadi yang terakhir. Masa berlalu. Sekali lagi mereka melintasi garisan terlarang, dan selepas itu, mereka diselubungi rasa bersalah yang sama. Tetapi kali ini, rasa puas lebih mengatasi rasa bersalah. Mereka terpaksa mengakui bahwa mereka telah benar-benar terpikat antara satu sama lain. Amir, rasanya kita dah melangkah ke jalan yang tak boleh berpatah balik, kata Puan Rohani sambil berbaring dalam pelukan Amir. Ya, tapi rasanya saya dah tak boleh berhenti, akui Amir dengan jujur. Di antara mereka berdua, kini wujud satu perasaan yang mendalam, melangkaui sekadar hubungan fisikal. Sebulan berlalu, pertemuan Amir dan Puan Rohani menjadi semakin kerap. Pada mulanya, alasan mereka adalah perbincangan demi Aisyah, tetapi kini alasan itu tidak lagi relevan. Kedua-duanya tidak dapat menahan diri walau sehari tanpa bertemu. Amir hampir setiap hari mengunjungi rumah Puan Rohani. Selepas waktu kerja, waktu makan tengah hari, malah pada waktu subuh pun mereka bertemu. Ia bukan lagi sekadar tarikan fisikal, tetapi mereka benar-benar jatuh cinta. Maksik, suatu hari, suara Amir memanggil Puan Rohani penuh dengan kerinduan. Amir. Pandangan Puan Rohani terhadap Amir juga telah berubah sepenuhnya. Perasaan antara seorang lelaki dan seorang wanita, melangkaui hubungan menantu dan ibu mentua, melimpah ruah. Saya rasa saya dah jadi pelik. Sehari tak jumpa makcik,
Saya rasa macam nak gila, bisik Amir sambil memeluk Puan Rohani. Mak pun sama. Adakah ini cinta? Puan Rohani juga keliru dengan perasaan sebenar yang dirasainya buat pertama kali dalam 6 tahun. Namun, waktu manis mereka diganggu oleh tetamu yang tidak diundang. Suatu hari, ketika Puan Rohani sedang membeli belah di pasar raya, seseorang memanggilnya dari belakang. Puan Rohani, betul ke Puan Rohani? Puan Rohani menoleh dan melihat bekas rakan sekerjanya, Encik Kamal. Encik Kamal, 55 tahun, telah kehilangan istrinya 2 tahun lalu dan kini hidup bersendirian. Encik Kamal, buat apa di sini? Sapa Puan Rohani dengan mesra. Saya pun dah pindah ke kawasan nih. Kebetulan nampak Puan Rohani. Pandangan mata Encik Kamal menyimpan perasaan istimewa. Sebenarnya, dia sudah lama menaruh minat terhadap Puan Rohani. Kalau macam tuh, kita dah jadi jiran lah ya, gembira dapat jumpa. Puan Rohani, kalau ada masalah pang, boleh kita minum kopi? Pelawa Encik Kamal dengan berhati-hati. Puan Rohani teragak-agak seketika. Tetapi tiada alasan untuk menolak, Poli juga. Di kafe, Encik Kamal mula membuka bicara. Puan Rohani, tak susah kehidup seorang diri? Dah biasa, saya dah 2 tahun hidup seorang lepas istri meninggal. Sunyi betul, Puan Rohani macam mana? Kata-kata Encik Kamal mempunyai makna yang mendalam. Kadang-kadang sunyi juga, jawab Puan Rohani jujur. Tetapi kini, dengan adanya Amir, dia tidak merasa sunyi langsung. Kalau Puan Rohani sudi meluangkan masa dengan saya, Encik Kamal akhirnya meluahkan niat sebenarnya. Encik Kamal, bukanlah sampai nak kahwin semula, tapi kita boleh saling menemani. Puan Rohani terkejut. Itu adalah lamaran yang tidak dijangka. Mungkin Puan Rohani terkejut saya cakap macam ni tiba-tiba, tapi fikirlah perlahan-lahan. Malam itu, Puan Rohani menceritakan hal ini kepada Amir. Apa? Siapa yang ajak makcik kahwin? Wajah Amir serta-merta berubah. Bukanlah kahwin, cuma ajak hidup bersama. Tak boleh. Amir bertindak balas dengan kasar. Dia sendiri terkejut dengan rasa cemburu yang membuak-buak. Amir, janganlah emosi sangat. Mak akan tolak. Mestilah makcik kena tolak. Saya tak sanggup kehilangan makcik kepada lelaki lain. Pengakuan Amir mengejutkan Puan Rohani. Amir, makcik, saya betul-betul cintakan makcik. Dah tak perlu lagi alasan demi Aisyah. Amir menggenggam erat tangan Puan Rohani. Mula-mula saya ingat ini cuma tarikan fizikal, tapi sekarang saya pasti. Saya tak boleh hidup tanpa makcik. Mata Puan Rohani berkaca. Mak pun cintakan kamu, Amir. Mereka berdua berpelukan. Tidak perlu lagi bersembunyi atau beralasan. Ini adalah saat mereka mengesahkan cinta sejati mereka. Namun, Encik Kamal tidak mudah berputus asa. Beberapa hari kemudian, dia menunggu di hadapan rumah Puan Rohani. Puan Rohani, dah fikirkan tawaran saya? Maaf, Encik Kamal, buat Mas Sani belum lagi. Fikirlah perlahan-lahan. Saya boleh tunggu, kata Encik Kamal sambil menghulurkan sejambak bunga. Hujung minggu ini saya dah tempah restoran yang bagus. Sudikah Puan Rohani pergi bersama? Sebelum Puan Rohani sempat menjawab, pintu utama apartemen terbuka. Amir muncul. Oh, selamat petang, sapa Amir sambil melihat Encik Kamal. Encik Kamal memandang Amir dengan hairan. Selamat petang. Saya kawan sekerja lama Puan Rohani, Encik nih? Oh, saya Amir. Menantu makcik, jawab Amir dengan sopan, tetapi hatinya mendidih dengan kemarahan. Lelaki ini membawa bunga untuk wanitanya. Oh, menantu rupanya. Selamat berkenalan. Encik Kamal memberi salam, tetapi Amir tidak mempedulikannya. Puan Rohani, saya tunggu jawaban ya. Setelah Encik Kamal pergi, Amir bertanya kepada Puan Rohani. Lelaki tu nak apa daripada makcik? Sabar, Amir. Kan mak dah cakap mak akan tolak. Tapi kalau dia asik ganggu macam mana? Nanti hubungan kita terbongkar pula. Kebimbangan Amir ada asasnya. Kehadiran Encik Kamal boleh membahayakan rahasia mereka. Jadi apa patut kita buat? Puan Rohani juga buntu. Makcik kena tolak dia dengan tegas. Amir memandang Puan Rohani dan berkata, saya takkan lepaskan makcik. Saya takkan biarkan mana-mana lelaki rampas makcik. Hati Puan Rohani berdebar-debar mendengar keazaman Amir. Dia gembira kerana ada lelaki yang begitu menginginkannya. Tetapi pada masa yang sama, dia juga merasa cemas. Dia tidak tahu bagaimana situasi rumit ini akan berakhir. Encik Kamal tidak mudah menyerah. Walaupun ditolak oleh Puan Rohani,
Dia terus berlegar di sekelilingnya, mencari peluang. Semakin lama, dia mulai perasan beberapa perkara aneh. Sebuah kereta milik seorang lelaki muda sering kelihatan di hadapan rumah Puan Rohani. Dan setelah mengetahui lelaki itu adalah menantu Puan Rohani, syakwa sangkanya semakin memuncak. Suatu petang, ketika Encik Kamal lalu berhampiran rumah Puan Rohani, dia menyaksikan satu adegan yang jelas. Di pintu masuk apartemen, Amir dan Puan Rohani sedang berpelukan. Ia bukan sekadar sapaan biasa, tetapi pelukan mesra seperti sepasang kekasih. Wajah Encik Kamal serta-merta berubah. Apa semua nih? Menantu dengan mak mentua? Pemandangan itu sukar dipercayai, tetapi dia melihatnya dengan jelas. Malam itu, Encik Kamal menelepon Puan Rohani. Puan Rohani, boleh kita jumpa sekejap? Ada perkara penting saya nak cakap. Puan Rohani merasa tidak sedap hati mendengar nada suara Encik Kamal yang berbeza daripada biasa. Perkara apa ya? Lebih baik kita bincang depan-depan. Keesokan harinya, di kafe, suasana tegang menyelubungi mereka. Encik Kamal memulakan perbualan. Puan Rohani, semalam saya nampak. Nampak apa? Puan Rohani bertanya dengan cemas, tetapi dia sudah tahu jawabannya dari pandangan mata Encik Kamal. Puan Rohani, dengan menantu Puan. Wajah Puan Rohani menjadi pucat. Encik Kamal, apa yang? Puan Rohani, saya bukan orang bodoh, saya nampak dengan jelas. Suara Encik Kamal mula bercampur dengan kemarahan. Jadi inilah sebabnya Puan Rohani tolak lamaran saya? Berhubungan dengan menantu sendiri di belakang anak perempuan? Puan Rohani tidak dapat memberi alasan lagi. Encik Kamal, apa yang Encik Kamal fikirkan nih? Buat kerja terkutuk dengan suami anak sendiri. Suara Encik Kamal semakin kuat, sehingga menarik perhatian orang sekeliling. Tolong perlahankan suara. Puan Rohani merayu, tetapi Encik Kamal tidak berhenti. Perlahankan suara? Puan Rohani buat perkara jijik macam nih. Pernah pikir tak apa akan jadi kalau anak perempuan Puan Rohani tahu? Kata-kata Encik Kamal bagaikan menghiris hati Puan Rohani. Puan Rohani nak tamatkan semua nih atau? Saya sendiri yang beritahu anak Puan Rohani? Jangan, jerit Puan Rohani sambil menangis. Jadi, apa yang Puan Rohani akan buat? Tanya Encik Kamal dengan dingin. Puan Rohani tidak dapat menjawab. Malam itu, Puan Rohani menceritakan segalanya kepada Amir. Apa? Dia dah tahu. Wajah Amir menjadi pucat lesi. Apa patut kita buat, Amir? Tanya Puan Rohani sambil menangis. Kalau dia beritahu Aisyah, Amir menyadari betapa seriusnya keadaan itu. Semuanya akan hancur. Makcik, kita kena hentikan hubungan nih. Kata-kata Amir membuatkan air mata Puan Rohani mengalir lebih deras. Betul ke itu caranya? Tiada cara lain. Kita kena lindungi Aisyah. Pada saat itu, mereka berdua sadar, waktu indah mereka akan segera berakhir. Seminggu kemudian, Amir dan Puan Rohani mengadakan pertemuan terakhir. Di rumah Puan Rohani, mereka duduk berpandangan dengan wajah yang amat sedih. Betul ke ini yang terakhir? Tanya Puan Rohani dengan suara bergetar. Ya, makcik, kita berdua tahu itu. Hati Amir juga hancur, tetapi dia terpaksa menerima kenyataan. Ancaman Encik Kamal membuatkan mereka tidak boleh meneruskan hubungan ini. Tapi, saya cintakan makcik. Mak pun cintakan kamu, Amir. Mereka berpelukan buat kali terakhir. Entah berapa lama mereka begitu, masa seakan terhenti. Gembirakanlah Aisyah, kata Puan Rohani sambil mengusap belakang Amir. Makcik pun, carilah orang yang baik. Tetapi kedua-duanya tahu, mereka tidak akan mampu mencintai orang lain. Sejak hari itu, Amir tidak lagi mengunjungi rumah Puan Rohani. Aisyah melihat perubahan suaminya secara positif. Abang, dah lama tak pergi rumah Mak. Dulu bukan main kerap. Kalau selalu sangat pergi nanti menyusahkan pula, jawab Amir sambil coba tersenyum, tetapi hatinya merindui Puan Rohani. Setiap malam dia teringatkan Puan Rohani sebelum tidur, dan Puan Rohani jugalah orang pertama yang terlintas di pikirannya apabila bangun pagi. Puan Rohani juga begitu. Semakin lama bersendirian, semakin menebal rindunya terhadap Amir. Encik Kamal tidak lagi menghubunginya. Mungkin dia sudah memastikan hubungan mereka telah berakhir, atau mungkin dia kecewa dengan perbuatan mereka. Sebulan, 2 bulan berlalu, tetapi keadaan tidak berubah. Amir menjadi lebih berhati-hati dan mesra dengan Aisyah. Sebahagiannya karena rasa bersalah, sebahagian lagi adalah cobaan untuk melupakan kerinduannya terhadap Puan Rohani. Aisyah gembira dengan perubahan suaminya. Abang,
Abang dah banyak berubah sekarang, jauh lebih lembut. Amir tersenyum, tetapi di sebalik senyuman itu tersembunyi kesakitan yang mendalam. Suatu hari, Aisyah mencadangkan, "Abang, hujung minggu nih kita pergi rumah Mak, nak? Dah lama sangat kita tak pergi." Jantung Amir berdebar-debar. Pikiran untuk bertemu Puan Rohani semula menimbulkan rasa teruja dan takut pada masa yang sama. Baiklah, pada hujung minggu itu, Amir dan Aisyah menziarahi rumah Puan Rohani. Apabila Puan Rohani membuka pintu, pandangan matanya dan Amir bertemu. Masa seakan-akan terhenti. Tetapi kedua-duanya berpura-pura seperti tiada apa-apa yang berlaku. "Masuklah, Aisyah," sapa Puan Rohani dengan lebih berhati-hati. "Selamat petang, Makcik," sapa Amir dengan sopan, tetapi suaranya bergetar. Semasa makan tengah hari, mereka bertiga berbual dalam suasana yang janggal. Aisyah tidak perasan suasana aneh di antara mereka, tetapi Amir dan Puan Rohani merasa tidak selesa karena saling menyadari kehadiran masing-masing. Dalam perjalanan pulang, Amir teringat pandangan terakhir Puan Rohani. Pandangan itu masih penuh dengan cinta dan kerinduan. 6 bulan berlalu, hubungan Amir dan Aisyah stabil, tetapi di satu sudut hati Amir, Puan Rohani masih ada. Puan Rohani juga begitu. Pada malam-malam yang sunyi, dia sering menangis mengenangkan memorinya bersama Amir. Suatu hari, dalam perjalanan pulang dari kerja, Amir terserempak dengan Puan Rohani. Puan Rohani yang baru keluar dari pasar raya masih kelihatan cantik. Pandangan mereka bertemu, tetapi tiada sepatah kata pun yang diucapkan. Mereka hanya saling berpandangan seketika sebelum meneruskan perjalanan masing-masing. Tetapi dalam detik yang singkat itu, semuanya telah terbukti. Cinta mereka terhadap satu sama lain masih ada, dan begitu juga dengan kenyataan bahwa cinta itu tidak mungkin dapat dimiliki. Amir pulang ke rumah dan makan malam bersama Aisyah, tetapi pikirannya hanya tertumpu pada Puan Rohani. Puan Rohani juga, di apartemennya yang sunyi, merindui Amir. Cinta mereka telah berakhir, tetapi tidak pernah padam. Ia masih membara jauh di lubuk hati mereka.